Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya ni adalah program Di Sebalik Nama dan Apresiasi Teater Patungan di Malaysia. Program ini dianjurkan oleh Pusat Seni Pentas Tradisional Putra Aswara yang dijalankan bertujuan untuk pembelajaran kepada para pelajar aswara khususnya dan secara amnya kepada rakyat di Malaysia dan juga masyarakat dunia. Jadi pada hari ini saya akan bersama dan menemu bual bersama Encik Cik Mat Jusoh yang juga merupakan adik guru tokoh kesenian tradisional Kelantan dan juga merupakan karyawan tamu di Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Encik Cik Mat, saya lebih familiar boleh panggil Ayah Mat lah nak bagi clear kita punya temu ramah pada hari ini. Jadi boleh ke Ayah Mat sedikit menceritakan latar belakang Ayah Mat? Saya ingat tak payah cerita dah nama saya kot sebab sudah dicerita tadi. Saya berminat di dalam tradisional Melayu ni, permainan tradisional Melayu sejak saya sekolah lagi, lebih kurang dalam tahun 65, 66 macam itulah. Tetapi saya masuk berkecimpung atau belajar secara langsung lebih kurang tahun 68, 69. Jadi mula berkecimpung tu bermula dengan muzik apa? Wayang kulit dulu ke? Melayu asli dulu ke? Sebenarnya begini. Oleh kerana di kampung saya tu ada kumpulan wayang kulit. Jadi saya berkecimpung dalam wayang kulit tu. Bukan wayang kulit Melayu tapi wayang kulit Kelantan. Yang masa dulu dikenali dengan nama wayang siam lah. Kemudian saya beralih kepada mayung, lepas tu main beteri. Jadi tentang wayang Melayu ni sebenarnya saya bukan penggiat tetapi saya biasa mengikuti, biasa tengok, bahkan naik duduk belakang pemain pun biasalah, dan pernah bertanya dengan arwah dalam wayang kulit Melayu yang terakhir iaitu Husin bin Cik-lah atau dikenali dengan nama Pak Sen Cica. Jadi saya tahulah serba sikit, bukan nak kata penggiat atau ahli di dalam wayang kulit Melayu tu, saya ingat tidaklah. Tapi serba sedikit saya tahulah. Jadi adakah wayang kulit Melayu ni sama dengan wayang kulit Kelantan siam tu? Oh tidak. Tidak. Kalau wayang Kelantan biasanya cerita dia merujuk kepada hikayat Ramayana atau dikenali dengan nama hikayat Seri Rama atau hikayat Maharaja Wana. Sedangkan di dalam wayang kulit Melayu atau di Kelantan sendiri kami panggil dia sebagai wayang Melayu atau setengah orang menyebut dengan wayang Jawa sebab asal dia daripada Jawa. Ceritanya ada dua. Cerita pokok adalah merujuk kepada hikayat Panji. Dan cerita yang kedua adalah Mahabharata. Jadi dua-dua sekali lah. Tetapi yang cerita pokok ialah cerita Panji lah. Jadi di Kelantan boleh Ayah Mat cerita secara terperinci bermulanya wayang kulit Melayu ni di daerah mana? Atau adakah di tempat yang terakhir Tok Dalang tadi ke? Atau sebelum-sebelum ni sudah ada wayang kulit Melayu ni? Dia cerita dia di dalam kurun ke-19, lebih kurang dalam tahun 1800 lebih lah, saya tak pasti pula tahun 1800 berapa, tetapi semasa tu masa Bendahara Banggul, kira-kira zaman Sultan Mulut Merah serta Muhammad yang kedua, telah dihantar 3 orang dalang ke Jawa untuk mempelajari wayang ini. Jadi 3 orang dalang tu, nombor 1 sekali dia panggil dia Mukmin, nombor 2 Awan Senik, nombor 3 Ibrahim. Jadi
Semasa dia di sana, dia diajar oleh 3 orang guru. Jadi bolehkah Ayah Mat cerita sedikit mengenai alat muzik wayang Melayu? Adakah sama dengan alat muzik yang digunakan selalu dalam ensemble wayang kulit ataupun ada penambahan alat-alat lain? Oh tidak, dia tidak sama. Kalau alat muzik wayang Kelantan ni dia lebih mirip kepada alat muzik wayang gedek, geduk, gedombok, canang, kesi, serunai. Tetapi di dalam wayang Melayu, pertama sekali dia guna rebak. Satu rebak. Rebak ni, rebak bertali 2. Bukan rebak bertali 3 macam Mak Yung tu. Bukan. Rebak bertali 2. Lepas tu sepasang gendang, gendang ibu, gendang anak. Lepas tu canang 6 biji. Canang 6 biji yang dikenali dengan nama dia panggil kelenangan. Sebab kalau kita tengok di dalam pengucapan wayang kan dia sebut canang kelenang. Canang kelenang tu kalau canang biasanya 2 biji. Kelenang tu merujuk kepada banyak. Jadi kelenang dia ada 6 biji. Dimain oleh 3 orang. Lepas tu 2 biji gong, dan gong wayang Melayu dia tak sama dengan gong tertawak di dalam wayang kulit ni. Dia lebih besar dan bunyinya mirip seakan-akan kempul di dalam gamelan. Gitu. Lepas tu kesi dan mong. Oh, selain daripada kelinangan ada juga mong. Mong ni yang saya faham adalah yang sebiji tu lah. Ya, yang sebiji. Selalunya di dalam wayang Melayu ni mong akan dimainkan oleh pemain gong. Serentak sekali. Dia main seorang, sebelah tangan dia pukul gong, sebelah tangan pukul mong. Ayah Mat pernah tahu ke mengenai lagu-lagu ataupun repertua yang ada dalam wayang kulit Melayu? Yang seperti saya selalu baca lagu Kelayung ke dalam wayang Melayu. Adakah ada lagi repertua dalam? Ada banyak lagu di dalam wayang Melayu, ada banyak. Tetapi yang tinggal sekarang ialah 3 lagu saya ingat. 3 lagu. 3 lagu. Itu pun kerana tari asik. Kita nombor satu kita kena faham bahawa tari asik yang sekarang dimainkan oleh pemuzik tari asik tu sebenarnya lagu wayang Melayu tu. Oh, salah satu daripada lagu wayang Melayu. Dia panggil dalam wayang Melayu dia panggil lagu jubang. Lagu jubang, bukan jubang wayang Kelantan. Jubang wayang Kelantan asing. Ini jubang dalam wayang Melayu dia asing. Bermaksud Ayah Mat cakap lagu juban dalam wayang Melayu teng teng tu adalah berserta dengan melodinya sekali. Dipanggil lagu jubang ataupun lagu jubang. Tapi lagu jubang pun dimain oleh rebak dan melodi tidak sama dengan asik yang dibuat sekarang ni, ditambah serunai lah apa tu, bukan. Dia dimain dengan rebak melodi dia, lepas tu canang memang macam tu lah. Cuma apabila kita dengar sekarang berubah tu sebab yang utama penggunaan alat muzik. Oleh kerana alat muzik yang dimainkan oleh sekarang ni alat muzik wayang kulit. Kan? Ya. Lepas tu gong yang dipukul sekarang ialah gong tertawak wayang kulit ni, wayang kulit Kelantan tu. Itulah jadi macam tu bunyi tu. Kalau ikut lagu jubang kan, dia dimain dalam tari asik yang lama oleh pemain muzik wayang Melayu, dia bunyi lain. Jadi Ayah Mat, adakah dalam wayang Melayu lagu juban tu dia punya fungsi sama dengan sekarang? Adakah untuk mengiringi patung lah dalam? Mengiringi. Oh. Jadi selain daripada lagu juban yang Ayah Mat tahu, apa lagi repertua? Pertama sekali lagu bertabuh lah. Lagu bertabuh. Kadang-kadang orang panggil lagu Seri Panggung lah, kadang-kadang orang panggil lagu Katakan lah, benda yang sama. Cuma kalau dalam bertabuh wayang Melayu, dia dalam satu lagu tu, dia dalam
satu lagu bertabuh tu dia ada dua lagu. Nama satu lagu katakan tu lah, ataupun lagu macam lagu perang lah. Sekarang orang sebut lagu perang Jawa. Sekarang orang sebut lagu perang Jawa, sebenarnya bukan perang Jawa. Tapi oleh kerana ada setengah orang panggil lagu tu wayang Jawa, jadi lagu perang wayang Jawa tu disingkat jadi lagu perang Jawa. Sebenarnya lagu perang wayang Jawa atau perang wayang Melayu. Jadi di dalam lagu perang tu dia guna untuk bertabuh. Oleh kerana lagu perang ataupun lagu bertabuh di dalam wayang Melayu tu bukan rebab ia jadi intro, tetapi ia jadi intro ialah cempala. Cempala ini ialah satu kayu bulat kecil yang Tok Dalang akan guna untuk ketuk tong di tepi tu. Pop, pop akan bunyi. Satu cempala, satu lagi dia bubuh kayu tepi tong tu yang ganti kayu kisah lah, dia ngangah kaki ya. Pop. Jadi masa lagu perang kalau lagu apa dia guna yang tu lah. Tong duduk sini. Jadi kayu tu akan kena pop, pop, pop. Cempala tadi ni sebagai apabila dialog apa noktah untuk berhenti bercakap, dia akan gunakan. Katalah satu dialog, kawan tu cakap, kita stop, pop, dia bunyi sekali. Lepas tu sambung pula. Biasa kan macam tu. Jadi, berbalik pada lagu bertabuh tadi, cempala tu akan bunyi tau. Pop, pop, cak titing, pop, cak titing, pop, cak titing, ti, gung. Tu baru jalan. Jadi di pertengahan tu dia akan tukar satu lagu yang disebut lagu kemucut. Lagu kemucut. Habis lagu kemucut tu dia tempo slow. Lepas tu naik sikit, naik akan cepat balik, dia akan tukar kepada lagu perang tu balik. Lepas tu habislah. Itu lagu bertabuh dalam wayang Melayu. Dia hanya dua irama sajalah. Jadi selain daripada cerita Panji tu, dalam wayang Melayu tak ada bawa cerita lain lah ya Mat? Cerita Panji banyak. Tapi yang selalu dipersembahkan cerita yang tadilah Raden Inu Ketapati dengan Raden Galuh lah. Di dalam masa yang lain, Raden Inu tu sudah tak ada tajuk cerita lain sebab dia menyamar. Daripada Raden Inu menyamar daripada dalam wayang kulit ke. Contohnya dalam satu cerita Perbatasari, adik kepada Raden Galuh Cendera Kirana menyamar menjadi seorang dalang yang bernama Dalang Wilis Mara Agung. Jadi nama tu sudah berubah. Itu pasal cerita banyak. Dewa Asmara Jaya, Panji, saya lupa dah, Panji Semerang sendiri kan. Carang apa tu macam-macam lah. Jadi cerita tu banyak tu. Daripada sudut untuk menjadi Tok Dalang, saya nak tahulah juga daripada Ayah Mat sendiri, sebagaimana Ayah Mat pernah bergiat dalam wayang kulit Melayu Kelantan dan juga wayang kulit Melayu Siam, Kelantan dan Siam ni juga. Jadi adakah proses untuk menjadi Tok Dalang tu sama seperti mana kita nak belajar menjadi sebagai seorang Pak Ayung ke, sebagai seorang Pok Sitong ke? Macam mana ya Mat? Adakah kena arif dulu, kena belajar macam saya dulu, kena belajar dulu alat muzik, kenal lagu semua baru boleh pergi kepada Tok Dalang ni? Dia begini, kita tahu Dalang adalah seorang pelakon sebab dia yang melakukan semua watak-watak itu. Satu. Yang kedua, dia juga sebagai pengarah. Dia mengarahkan bila muzik nak start, bila muzik nak berhenti dan sebagainya. Jadi, untuk menjadi seorang dalang, dia kena ada beberapa pengetahuan yang berkaitan dengan perwayangan lah. Wayang apa-apa. Nombor satu sekali, pelari yang kita kenali dengan nama pelari. Pelari itu sebenarnya berasal daripada lari. Melarikan wayang patuh tu ke kanan, kiri, atas, bawah tu. Tapi apabila pergerakan begitu dengan wayang, orang panggil pelari. Itu aja.
macam mana watak halusnya, macam mana watak kasarnya berjalan, watak gegalannya macam mana. Itu pelari lah. Baik dalam peperangannya macam mana. Itu pelari. Dia pelari. Kemahiran dalam pelari wayang. Pelari wayang. Sebab kita kena ingat satu lagi, pelari itu ia juga ada orang menafsirkan bahawa dia juga ialah tari. Sebab penerapan patung tu yang keluar di kelir tu, dia pelari tu seolah-olah patung tu menari tau. Yalah, sama seperti untuk melarikan patung selama lah kena dia di mana dia kena imagine bahawa patung itu menari, dia kena menari juga. Baru watak pergerakan patung tu hidup. Lepas tu Permakawi ni iaitu Datuk Dalang. Dia pandai menyambungkan cerita antara satu babak dengan satu babak supaya nampak persambungan. Jadi ni dinamakan sebagai Permakawi. Kalau dalam istilah wayang ayah mak. Istilah wayang lah tu. Saya sebut istilah wayang tu. Wayang lah tu, Permakawi. Jadi persambungan tu, cara dia olah tu, orang tidak tertanya-tanya. Yalah, kalau tak olah dengan betul, dia jadi macam tergantung. Tergantung, ya betul. Lepas tu, yang seterusnya Antawacana. Antawacana ni sebenarnya dari perkataan dalam wayang gedok, wayang purwa sebenarnya. Oleh kerana wayang kita tak ada istilah tu, saya pinjamlah. Antawacana ni ialah kenal watak halus, watak kasar, macam mana membezakan suara. Jadi Tok Dalang ni dia kena kenal watak tu bukan sahaja daripada sudut lakaran dan juga tatahan wayang, tetapi perwatakan dia sekali. Ya. Perangai, kelakuan dia. Karakter watak tu semua tu, Tok Dalang kena menghayati semua tu. Jadi melalui Antawacana pun ni kita boleh bezakanlah watak-watak sama ada istilah ialah mana Antawacana ni ialah bahasa-bahasa yang digunakan oleh watak-watak tu macam mana. Watak ni dia mula macam mana, watak ni mula macam mana. Yang karakter tu satu, yang ni nak mula bercakap tu. Jadi Tok Dalang kena arif lah ni. Ya. Cara-cara. Yang tu lepas tu pasal cerita lah. Pandai cerita. Mana Tok Dalang ni seeloknya dia kena hafal lah cerita tu. Kena faham cerita tu, baru dia nampak sini sampai sini kita boleh selit dengan benda ni, isu semasa, supaya nampak isu semasa tu, walaupun isu sekarang cerita tu cerita lama tapi tak lari, nampak macam dia sebati. Bagaimana persediaan untuk pelajar ni untuk mempelajari dulu wayang kulit? Macam saya dulu, yang saya tahu, kita kena tahu teori dahulu. Jadi untuk bagi ayah mak, persediaan untuk pelajar untuk mempelajari kesenian tradisional wayang kulit, sama ada Melayu ke, wayang kulit Kelantan ke, Wong ke, macam mana tu? Sebagai pendidik, pensyarah, untuk membimbing dan mengajar kepada pelajar ni. Teori kena tahu. Teori kena tahu. Lepas tu praktikal tu seeloknya diajar oleh orang yang praktikal, bukan diajar oleh orang teori. Kalau bab praktikal lah, jadi tak kena lah kan? Maksudnya akademik diajar oleh untuk teori. Jadi secara praktikal muzik semua ni diajar oleh tokoh dan juga practitioner kepada sesebuah kesenian tu lah. Tapi itulah sayangnya wayang Melayu ni dah pupus kan, dah pupus. Siapa pun tidak berusaha nak menghidupkan kembali benda tu. Jadi satu khazanah wayang di Malaysia ni sudah pun pupus. Yang tinggal sekarang wayang Kelantan, wayang Purwo pun saya agak tinggal satu kumpulan kot di Johor. Lepas tu wayang Gedek pun ada satu je. Ini lah. Wayang Melayu pun langsung pupus.
Tapi kalau dapat dihidupkan kembali, saya ingat boleh kot. Sekurang-kurangnya mungkinlah peringkat permulaan ni tak ada lah sampai tahap yang tinggi tu, tapi bagi hidup dulu, bagi ada dulu pengenalan watak dia apa semua. Satu lagi, walaupun apa yang wayang ni boleh katakan dia asal dari Petak Jawa, tapi sudah dibuat di sini. Sudah dibuat di sini dengan rasa tempatan, bukan rasa Jawa lagi setengah. Orang panggil apa? Asimilasi. Asimilasi. Ini satu hulu balang kan? Ya. Satu hulu balang, kalau kita tengok kerih dia. Kerih dia adalah kerih Tajung. Sedangkan kerih Tajung ialah kerih Melayu, kerih petani. Ya. Yang mana menunjukkan perlambangan di sini. Dia tak pakai kerih Jawa. Jadi dia letak perlambangan dan identiti kepada tempatan tu di setiap patung. Ya, sudah ada. Dan cara tebuk pun mungkin lain sikit lah. Satu lagi, kita tengok dalam wayang Panji kan, bentuk pakaian kepala dia. Kepala dia ni. Dia tak ada, saya lupa dah nama ni. Gelungan, kata silap saya gelungan. Macam Sambimo kan, Mahabharata, dia ada jenis ni. Tapi kalau Panji, dia jenis kepala bulat macam ni. Ni kalau tengok macam ni kan. Tu wayang Panji. Cerita-cerita Panji. Satu lagi Ayah Mak saya nak tanya. Tadi Ayah Mak ada tunjuk watak Betara Kala ni. Jadi kalau dalam cerita wayang Melayu, dia muncul di cerita mana ni? Biasanya Betara Kala ni dia main di malam penyudah. Tapi ada juga di dalam cerita-cerita Panji itu yang melibatkan cerita Betara Kala, tapi saya tak pernah tengok. Yang biasa tengoknya untuk upacara ritual saja Betara Kala ni. Oh, jadi watak ni dalam ritual lah yang pernah Ayah Mak tengok dan tahu. Sebab saya tengok tadi, Betara Kala ni bukan yang dalam wayang kulit Kelantan. Saya macam terkejut lah. Ada juga dalam wayang Melayu. Ada. Betara Kala yang dimainkan oleh wayang kulit Kelantan tu ialah dia ambil daripada daripada wayang Melayu juga. Walaupun pada dasarnya dari segi kasta, wayang kulit Kelantan tu dari segi kastanya lebih tua daripada wayang Melayu. Sebab yang ni Seri Ramo, yang ni Inu Kertapati. Seri Ramo lebih awal. Inu Panji Semerang apa ni lebih kemudian. Okey, satu lagi Ayah Mat. Adakah Ayah Mat pernah ingat atau belajar nyanyian dalam wayang Melayu? Contoh kalau dalam wayang kulit kita ada lagu Seramo Keluar yang menggunakan kepada suara nyanyian yang dinyanyikan sendiri oleh Tok Dalang tu. Macam lagu Belah ke, lagu Berkabar ke. Jadi dalam wayang Melayu ada juga lagu yang menggunakan watak dinyanyikan oleh Tok Dalang. Oh, tak ada, saya tak biasa dengar. Kalau dalam wayang kulit Kelantan kan, hendak memulakan sesuatu nyanyian, contohnya Tok Dalang akan mula dulu. Lepas tu diselang-seli dengan sunai nyanyi kan. Di dalam wayang Panji tak ada. Dia akan rebak main. Jadi kalau Tok Dalang nak nyanyi pun nyanyi ikut melodi rebak di dalam lagu yang bersama dengan rebak tu. Jadi lagu khusus ke apa Ayah Mat tak pernah dengar ke macam mana? Saya tak pernah diceritakan pula Tok Dalang kena nyanyi dulu apa semua. Kalau bahagian nyanyi lah. Tapi kalau bahagian pengucapan itu memang Tok Dalang kena mula dulu. Ya, iyalah. Betul lah macam tadi Ayah Mak cakap, benda ni dah pupuh lama kan, untuk menghidupkan balik semua dari sudut muzik, nyanyian, watak dan cerita. Jadi akhir sekali saya nak tanya Ayah Mak,
untuk pengiktirafan sebagai dalang tu, selain pada 5 perkara yang Ayah Mat sebut tadi, antawacana, permakawi, bagaimana nak mengiktiraf seseorang itu sebagai tok dalang dalam persembahan wayang kulit tersebut? Untuk pengiktirafan, yang mengiktiraf tu sebaik-baiknya orang yang berpengetahuan. Dari segi itu, dia tak boleh penonton mengiktiraf. Kadang-kadang kita tengok orang ramai kan, penonton ramai, oh bagus dia tu main kulit. Tapi kita tak boleh nak nilai dari segi itu. Orang ramai tu kerana dia main lucu, banyak orang suka kan. Tapi jadi orang tertarik, orang akan kata jadi orang, bagi saya akan nilai seorang dalang tu memenuhi kriteria yang saya cerita tadi. Kan? Kalau bercakap macam mana bercakap yang baca nak letak wayang ni batang pisang mana. Contohlah kan. Lepas tu pelari apa tu masuk semua sekali lah. Lepas tu dia kena faham muzik. Sebab dia berjalan apa-apa, dia tergantung kepada rentak muzik juga. Kecuali yang rentak halus tu ya. Dia jalan macam tu ya. Tapi kalau rentak kasar, dia hinjuk tu atas tempo muzik. Mana tok dalang tu mesti kena faham muzik. Baru ada pertalian di antara bunyi muzik dengan pergerakan wayang dikelir. Okay. Terakhir sekali, apakah harapan Ayah Mat kepada anak-anak muda sekarang dan juga cadangan penambahbaikan Ayah Mat kepada wayang Melayu ni? Saya rasa sukacita lah kalau benda ni dapat dihidup balik kan. Jadi Ayah Mat ada ke juga inisiatif terhadap wayang Melayu? Maksud saya, adakah Ayah Mat pun menulis mengenai wayang Melayu, dan juga adakah Ayah Mat cuba ataupun menyimpan juga notasi-notasi yang Ayah Mat ingat untuk pembelajaran dan juga perkongsian ilmu kepada anak-anak muda akan datang ni? Saya ada biasa buat satu artikel panjang jugalah dalam A4 ni, dalam 33 muka surat lah berkenaan dengan wayang Melayu, wayang Panji ni secara menyeluruh lah. Muzik dia macam mana, salsilah dia macam mana, jurai keturunan dalang dia daripada Dek Mukmin siapakah. Jadi akhir sekali saya nak minta lah Ayah Mat kan, sebagai penutup kepada kita punya sesi temu bual pada hari ini, bolehkah Ayah Mat sedikitlah mengucap ucapan dalam wayang Melayu untuk diperdengarkan kepada pelajar-pelajar Aswaran dan juga masyarakat Malaysia kita? Saya ambil dialog Ratu Kusumorata dengan adik dia, Ratu Gedong Gemita. Katanya Ratu Kusumorata, adikku yang bernama Ratu Gedong Gemita, dengan sebab marang kaulah anak suruh angguyu kah antawa tiada angguyu. Hei, bagaimana doli tua aku nak suruh pati angguyu teka negara wun tolok isladan tatah islanan ruyu istaga bugih pantako ombok bertukar sebagaimana silolah doli tuanku. Itulah lebih kurang dia. Jadi itulah salah satu daripada pengucapan dalam cerita dalam wayang kulit Melayu. Jadi maka ini berakhirlah sudah sesi temu bual saya bersama Ayah Mat ataupun Cik Mat Yusof, karyawan tamu dan juga adik guru bagi kesenian tradisional Kelantan. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Seni Pentas Tradisional Putra Aswara kerana menganjurkan program bicara ini, khususnya memberikan pendedahan kepada para pelajar Aswara dan juga masyarakat di Malaysia mahupun di serata dunia mengenai wayang. Kerana wayang kulit ini boleh dikatakan sudah pupus. Nasib baik kita sudah bertemu dengan Ayah Mat untuk lebih mengenali
mengenai wayang kulit Melayu ini. Semoga dengan berjalannya program ini akan memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada semua penggiat teater, khususnya bagi apresiasi seni teater patungan di Malaysia, yang mana kita boleh berkongsi dengan lebih lanjut lagi mengenai wayang kulit yang ada di Malaysia. Sekian, terima kasih.